Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara-saudari sihat walafiat. Hari ini 17 Ramadan adalah hari umat Islam memperingati peristiwa nuzulul Quran, iaitu hari di mana Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Jadi di awal ucapan saya ini, saya nak mengucapkan selamat menyambut nuzulul Quran kepada semua umat Islam. Mudah-mudahan peristiwa nuzulul Quran yang disambut pada hari ini mengingatkan kita supaya sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Saya juga mendoakan semoga umat Islam di negara ini dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Hari ini saya ingin memaklumkan kepada saudara-saudari semua mengenai perkembangan terkini pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang bermula pada 4 Mei yang lalu. Alhamdulillah, saya lihat pelaksanaan PKPB telah berjalan dengan lancar dan teratur. Tidak berlaku kesesakan luar jangka di stesen-stesen pengangkutan awam, di dalam LRT, MRT, bas, restoran dan lain-lain. Nampaknya rata-rata rakyat mematuhi SOP yang ditetapkan. Sektor-sektor ekonomi juga telah mula dibuka. Mereka yang terkandas di kampung halaman atau di tempat-tempat lain telah mula balik ke rumah masing-masing. Pelajar-pelajar universiti yang terkandas di kampus juga telah pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Alhamdulillah. Ramai dalam kalangan saudara-saudari juga telah mula bekerja. Sehingga hari ini, dianggarkan seramai 6.64 juta 6.64 juta atau 43.6% pekerja telah kembali bekerja. Saya jangkakan jumlah ini akan meningkat dalam tempoh beberapa minggu yang akan datang. InsyaAllah dengan peningkatan jumlah pekerja yang kembali bekerja dalam pelbagai sektor industri dan perniagaan, kegiatan ekonomi negara kita akan dapat digerakkan semula. Yang bekerja akan dapat gaji. Yang berniaga akan beroleh pendapatan dan keuntungan. Dan hasil pendapatan ini boleh dibelanjakan dalam sistem ekonomi kita yang akhirnya menjana pertumbuhan ekonomi negara. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada kerajaan-kerajaan negeri yang telah memberikan kerjasama pada kerajaan persekutuan dalam usaha untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi di negeri masing-masing. Saya juga bersyukur kerana kes-kes baru COVID-19 kekal rendah dan terkawal. Kadar kesembuhan juga tinggi. Sehingga 9 hari bulan Mei, seramai 4,929 atau 74.8% pesakit telah sembuh. Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua doktor, jururawat dan semua petugas kesihatan yang telah bersama-sama membantu merawat kesemua pesakit ini sehingga mereka ini sembuh. Saya juga nak berkongsi satu berita baik dengan saudara-saudari sekalian. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh sebuah agensi pendidikan yang berpengkalan di Singapura, Malaysia berada di tangga keempat. Tangga keempat daripada 105 buah negara dari segi tahap kepuasan hati rakyat terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam menangani wabak COVID-19. Jadi sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua petugas barisan hadapan yang telah banyak berkorban sepanjang tempoh 2-3 bulan ini untuk memastikan semua rakyat Malaysia terselamat daripada wabak COVID-19.
Saya juga nak merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian, seluruh rakyat Malaysia dari Perlis hinggalah ke Sabah yang sentiasa berdisiplin untuk mematuhi arahan PKP dan PKPB sehingga memudahkan para petugas barisan hadapan kita menangani krisis ini. Hasil daripada usaha bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh para petugas barisan hadapan dan disiplin saudara-saudari sepanjang tempoh PKP dan PKPB dilaksanakan, kita telah berjaya menjadikan hampir seluruh mukim atau zon di negara kita berstatus hijau. Kawasan-kawasan ini tidak mencatatkan sebarang kes positif COVID-19 baru dalam tempoh 2 minggu yang lalu. Daripada 1,178 mukim, bahagian zon, subzon dan presin di seluruh negara, sebanyak 1,112 atau 94.4% telah dikategorikan sebagai hijau, manakala 62 atau 5.2% dikategorikan sebagai kuning dan hanya 4 atau 0.34% saja yang masih berstatus merah. Yang dimaksudkan dengan status merah ialah kawasan-kawasan yang mencatatkan lebih 40 kes positif COVID-19. Untuk makluman saudara-saudari, terdapat 4 kawasan setakat ini yang masih berstatus merah, iaitu Mukim Batu, Gombak, Selangor, Zon Batu, Mukim Batu, Kuala Lumpur, Zon Kampung Baru, Mukim Bandar, Kuala Lumpur dan Mukim Pedas, daerah Rembau, Negeri Sembilan. Bagi penduduk di kawasan-kawasan ini, saya nasihatkan supaya lebih berhati-hati apabila keluar rumah. Amalkan penjarakan sosial, pakai penutup mulut dan hidung, sentiasa bersihkan tangan dan kalau boleh kurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi penduduk di luar kawasan ini, nasihat saya pertamanya jangan berkunjung ke kawasan ini buat masa ini. Itu lebih baik supaya kita tidak terdedah kepada jangkitan wabak COVID-19 ini. Keduanya, bagi penduduk di kawasan hijau, jangan ingat anda semua telah selamat dan boleh bergerak ke sana sini dengan bebas. Saudara-saudari mungkin beranggapan yang saudara-saudari tidak akan dijangkiti wabak ini kerana berada di kawasan hijau. Tapi saya nak ingatkan selalu yang virus COVID-19 ini adalah musuh senyap. Musuh senyap yang kita tak nampak. Dan ianya boleh menyerang kita pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Jadi berhati-hatilah. Penjarakan sosial, memakai topeng mulut dan hidung dan membersih tangan mestilah terus diamalkan sehinggalah kita berjaya menemui vaksin untuk virus ini. Menurut pandangan pakar perubatan, proses untuk menghasilkan vaksin ini biasanya mengambil masa yang agak lama, iaitu antara 12 hingga 12 bulan lagi. Saya telah berhubung dengan beberapa pemimpin negara luar dan dimaklumkan ujian-ujian klinikal sedang giat dilaksanakan untuk menghasilkan vaksin bagi virus ini. Saya berharap vaksin ini akan dapat dihasilkan seberapa segera supaya kita boleh bebas daripada ancaman COVID-19 dengan secepat mungkin. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, walaupun kita telah mencapai banyak perkembangan positif dalam usaha memerangi wabak COVID-19 ini, usaha kita masih belum berjaya sepenuhnya. Langkah-langkah masih perlu diambil untuk memerangi wabak ini. Dari segi pandangan umum juga, saya dapati rata-rata rakyat mahukan supaya kerajaan terus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memerangi wabak ini. Justru atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB
yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi. Ini bermakna semua peraturan dan SOP yang dilaksanakan sepanjang tempoh PKPB pada masa ini akan kekal berkuat kuasa sehingga 9 Jun 2020. Sebarang perubahan mengenai peraturan, SOP ataupun senarai sektor yang dibenarkan beroperasi akan dimaklumkan daripada masa ke semasa. Dalam tempoh ini ada beberapa perayaan utama yang lazimnya akan melibatkan pergerakan orang ramai, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Jadi saya nak mengingatkan saudara-saudari tentang larangan pergerakan antara negeri yang masih berkuat kuasa dalam tempoh ini. Ini bermakna, minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua, perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik berhari raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Bila keadaan kembali pulih sedikit masa lagi, saudara-saudari bolehlah balik ke kampung halaman menziarahi ibu bapa dan sanak saudara. Stesen-stesen TV dan radio bolehlah mainkan lagu Dendang Perantau sekali-sekala. Kalau dimainkan selalu, saya pun berasa sayu juga. Mainkanlah lagu-lagu hari raya yang boleh menceriakan suasana. Saya tengok dalam YouTube ada lagu Nyanyi Kelik Lawe. Ini orang Kelantan. Lagu ini pun okeylah. Tapi ini tidak bermakna kita tak boleh menyambut perayaan Aidilfitri, Pesta Keamatan atau Hari Gawai. Ziarah menziarahi dibenarkan dalam kalangan jiran terdekat dan keluarga yang tinggal dalam negeri yang sama dengan had maksimum 20 orang pada satu-satu masa. Jadi tak perlulah buat jamuan besar-besaran ataupun rumah terbuka. Setiap keluarga hendaklah mematuhi SOP kesihatan seperti penjarakan sosial, pemakaian penutup mulut dan hidung, dan amalan kebersihan kendiri seperti penggunaan hand sanitizer sepanjang sambutan perayaan ini, dan pastikan rumah sentiasa bersih, basuh pinggan mangkuk, sudu garpu, periuk, belanga dan lain selepas digunakan untuk menjamu tetamu yang hadir. Kementerian Kesihatan juga menyarankan agar saudara-saudari elakkan daripada berada di tempat yang sesak atau tempat yang tertutup. Kalau nak bersembang dengan tetamu pun jarak-jarakkanlah sedikit. Tak perlulah duduk terlalu rapat. Mengenai solat berjemaah di masjid, termasuklah solat Jumaat, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sedang memperhalusi tata cara ataupun SOP tertentu yang boleh diamalkan oleh para jemaah. InsyaAllah selepas SOP ini dimuktamadkan dan dipersembahkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja selaku Ketua Agama Islam Persekutuan dan Negeri-Negeri untuk diperkenankan, kerajaan akan mengumumkan kebenaran untuk bersolat jemaah di masjid. Saya tahu ramai umat Islam yang rindu untuk kembali ke masjid, terutamanya untuk mendirikan solat Jumaat, solat tarawih, solat 5 waktu dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan keadaan akan bertambah baik. Tambahan pula telah banyak kawasan-kawasan hijau di seluruh negara. Dengan pelaksanaan SOP yang teratur, saya percaya masjid-masjid di kawasan ini telah bersedia untuk dibuka kepada ahli-ahli karyah. Berikan sedikit masa pada pihak berkuasa agama Islam untuk memperhalusi SOP yang berkaitan. InsyaAllah
dalam masa terdekat ini kita boleh menunaikan ibadat kita dengan lebih sempurna dan syiar Islam akan bersinar semula. Begitu jugalah dengan gereja-gereja dan rumah-rumah ibadat bagi penganut agama Kristian, Buddha, Hindu, Sikh dan lain-lain. Kerajaan juga akan mengumumkan SOP tertentu untuk membolehkan saudara-saudari yang beragama bukan Islam mengerjakan ibadat di rumah ibadat masing-masing. Mengenai perjalanan rentas negeri, saya diberitahu ada pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan atas urusan kerja. Misalnya suami bekerja di Perlis, isteri di Johor. Oleh kerana larangan perjalanan rentas padan negeri, ada suami yang dah tak jumpa anak dan isteri selama lebih 2 bulan. Jadi saya nak mengumumkan, kita berikan kelonggaran pada pasangan suami atau isteri ini untuk melakukan perjalanan rentas sempadan negeri bagi tujuan berjumpa dengan keluarga. Bagi yang melibatkan perjalanan rentas negeri Sabah dan Sarawak, saya juga mohon supaya kerajaan negeri Sabah dan Sarawak memberikan kelonggaran yang sama. Permohonan boleh dibuat melalui aplikasi Gerak Malaysia ataupun hadir sendiri ke balai polis yang berdekatan. Mengenai isu bayaran bantuan prihatin nasional, saya dengar ada rungutan daripada orang ramai yang gagal menerima bayaran ini atas pelbagai sebab. Antaranya ialah kerana maklumat yang diisi tidak lengkap. Ada juga permohonan yang ditolak kerana dalam rekod menunjukkan pendapatan melebihi syarat kelayakan. Tetapi mereka sebenarnya telah hilang pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Ada juga antara yang mohon adalah pelajar yang telah menerima bantuan BPN bagi kategori pelajar. Jadi permohonan mereka untuk mendapatkan bayaran BPN bagi kategori bujang pastinya ditolak. Ini adalah antara sebab-sebab permohonan ditolak. Dan mengambil kira semua perkara ini, Yang Berhormat Menteri Keuangan telah bersetuju untuk melanjutkan tempoh rayuan permohonan BPN sehingga 31 Mei 2020. Selain menghantar email, para pemohon yang mana permohonan mereka tidak diluluskan boleh hadir sendiri ke kaunter-kaunter LHDN untuk membuat rayuan bermula daripada Isnin 11 Mei 2020. Bagi tinggi-tinggi yang bercuti esok, bolehlah pergi ke kaunter LHDN pada hari Selasa 12 Mei 2020. Saya tak berjanji semua rayuan boleh diluluskan, tetapi mana-mana rayuan yang memenuhi syarat dan munasabah, insya-Allah boleh diluluskan. Saya juga nak maklumkan, semalam kerajaan telah meluluskan 2.3 juta permohonan BPN, termasuk permohonan baru dan rayuan yang melibatkan jumlah perbelanjaan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Dengan kelulusan tersebut, jumlah penerima BPN setakat ini ialah 10.6 juta orang yang melibatkan bayaran berjumlah 11 bilion ringgit Malaysia. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita telah cuba melakukan yang terbaik dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19. Usaha kita ini telah menunjukkan petanda kejayaan. Tapi saya nak menasihatkan supaya kita jangan alpa. Kita masih di peringkat awal pelaksanaan PKPB. Dengan jumlah orang ramai yang mula keluar dari rumah untuk bekerja semakin meningkat, risiko jangkitan juga turut meningkat. Jadi beberapa minggu ke hadapan ini agak kritikal bagi kita. Hasil pelaksanaan PKPB hanya dapat dilihat dalam tempoh beberapa minggu lagi. Jika berlaku peningkatan kes yang ketara dalam tempoh ini, kerajaan mungkin akan terpaksa melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan ataupun PKPD bagi kawasan-kawasan yang terjejas. Kita nak elakkan perkara ini daripada berlaku. Oleh sebab itu, saya nak merayu pada saudara dan saudari semua supaya patuhilah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bukan susah,
Mudah saja, elakkan tempat yang sesak, amalkan penjarakan sosial, pakai penutup mulut dan hidung, sentiasa basuh tangan ataupun gunakan hand sanitizer. Selain itu, keluar rumah hanya jika perlu saja. InsyaAllah kita berdoa mudah-mudahan kita akan berjaya memerangi wabak COVID-19 bersama-sama. Kepada semua umat Islam, saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Juga pada para ibu, selamat menyambut Hari Ibu pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.